Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imanina binti Asy'ari, nombor matrik 060904. Kumpulan kami akan membentangkan subjek Al-Firaq Al-Islamiyah yang bertajuk Kenyataan Wahabi terhadap Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sesat. Seterusnya, ulasan ini adalah berdasarkan video Ar-Rahman TV di YouTube yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar yang bertajuk Fahaman Wahabi Memecah Belahkan Masyarakat. Pendahuluan pertama sekali adalah mengenai maksud Wahabi. Lafaz Wahab menurut Al-Marbawi bermaksud memberi, anugerah, kurnia dan seumpamanya. Manakala lafaz Al-Wahabi merujuk kepada fahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lafaz Al-Wahabiyah pula bermaksud sebilangan golongan yang menjadi pengikut kepada fahaman, pegangan dan perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam permasalahan fiqh, mereka dilihat cenderung kepada aliran mazhab Hambali. Dalam sudut akidah, mereka cenderung ke arah pemikiran Syekh Ibn Taymiyah. Golongan Wahabi masa kini lebih suka menjenama diri mereka sebagai Salafi, Salafiyah, Muwahidun yang bermaksud satu Tuhan, Ittiba' as-Sunnah, Ansar as-Sunnah, Penggerak Tasydid, Kumpulan Ikhlas, Protas dan Muslim Progresif. Mereka turut menggelar diri mereka sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, Ahli At-Tauhid dan Ashab Al-Tariqah Al-Muhammadiyah, iaitu penyokong jalan Nabi Muhammad SAW. Walhal hakikatnya, fahaman dan pendekatan mereka tidak menggambarkan keseluruhan dan pemikiran salafus soleh yang terdiri daripada para sahabat dan tabi'in. Kemudian beralih pula kepada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Umat Islam di Malaysia secara umumnya berpegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah berasaskan mazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ahlussunnah wal Jamaah bermaksud golongan yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, menerusi para sahabat tabi' dan tabi'in yang setia bersama mereka dalam prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak. Dalam menjelaskan siapa Ahli Sunnah wal Jamaah, Iman Al-Murtada Al-Zabidi menyebutkan di dalam kitabnya Isaf As-Sa'adah Al-Mutakin bahawa apabila disebutkan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Manakala di kalangan ulama moden, Syekh Hasan Ayyub dalam kitabnya Tafsir Al-Aqaid Al-Islamiyah menyebutkan Ahli Sunnah ialah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dan mereka yang mengikuti jalan mereka berdua, yang mana mereka ini mengikuti jalan para salafus soleh dalam memahami hal berkaitan akidah. Asy'ariyah dan Maturidiyah disebutkan sebagai imam Ahli Sunnah wal Jamaah kerana mereka adalah individu yang bangkit mempertahankan pegangan Islam yang juga bermahaskan Al-Quran dan Hadis ketika aliran tersebut ditekan oleh golongan ahli bid'ah, terutamanya Mu'tazilah ketika itu. Seterusnya, sejarah kemunculan Wahabi. Aliran Wahabiyah ialah satu aliran yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali pada kurun ke-18 Masihi di negeri Najd. Bapa beliau, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Tamimi, merupakan kadi dan mufti di negeri itu. Datuknya pula, Syekh Sulaiman bin Ali Al-Hambali, memegang jawatan mufti mazhab Hambali di kawasan Najd. Maknanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari keluarga yang arif dalam mazhab Hambali. Fahaman Wahabi ini diperolehi hasil responsibiliti beliau terhadap isu-isu agama. Beliau mula mengenali ilmu fiqh daripada ayahnya. Bagaimanapun, mengikut Muhammad Abu Zahraf, dia berkhilaf pendapat dengan ayahnya. Pendekatan yang digunakan ialah beliau mengambil pandangan beberapa tokoh Hambali yang paling keras serta begitu fanatik terhadap Ibn Taymiyah. Kemudian, pandangan ini disimpulkan dengan beberapa ijtihadnya sendiri. Hal ini menyebabkan beliau bertindak lebih agresif daripada Ibn Taymiyah. Objektif kemunculannya dikatakan bersifat islah untuk menghapuskan syirik, bid'ah dan pemujaan kepada para wali. Akan tetapi, semangat memandang salah dan menghukum orang lain memakan diri apabila fahaman beliau ditentang oleh ahli keluarganya sendiri dan para ulama Haramain. Oleh kerana aktiviti dakwahnya bersifat stereotip dan ekstrim dalam pasangan pemikiran, maka dakwahnya sukar mendapat tempat di kalangan masyarakat.
Kemudian, beliau mula mencari alternatif melalui saluran politik yang ada. Pada peringkat awal, perkongsian politik bersama Uthman bin Hamad bin Muammar iaitu Gubernur Uyainah. Namun, beliau mendapat tentangan masyarakat selepas melaksanakan hukuman rejam ke atas seorang wanita yang dituduh berzina. Hal ini menyebabkan ramai kalangan rakyat tempatan tidak mahu membayar cukai lantaran kekejamannya. Setelah 8 bulan bersama, kongsi politik tersebut terpaksa berpisah dan Uthman bin Hamad menghalau Muhammad Abdul Wahab dari Uyainah. Kemudian, Muhammad Abdul Wahab mendapat rakan kongsi politik yang baru bernama Muhammad bin Su'ud selaku penghulu masyarakat Badui Dariyah, iaitu merupakan kawasan terpercil di Madinah waktu itu. Kemudian berlakunya persepakatan antara mereka di mana Muhammad bin Su'ud mentadbir urusan pemerintahan, manakala Syekh Muhammad Abdul Wahab mentadbir urusan agama. Pakatan ini menghasilkan satu gerakan ketenteraan yang berpusat di padang pasir negeri Najd secara rahsia dari kerajaan Islam Uthmaniyah. Syekh Ahmad Zaini dalam menceritakan pada tahun 1202 Hijrah setelah kewafatan Syarif Suhur, golongan Wahabi meminta izin untuk memasuki Mekah menunaikan haji tetapi tidak diizinkan oleh Syarif Ghalib iaitu pengganti kepada Syarif Suhur. Hal ini mengundang kemarahan golongan Wahabi lalu berlakunya pertempuran yang dahsyat antara kedua golongan dari tahun 1205 Hijrah sehingga 1220 Hijrah sehingga golongan Wahabi berjaya memasuki Mekah. Sebelum mereka menawan Mekah dan Madinah pada bulan Zulkaadah 1217 Hijrah, golongan Wahabi menyerang Taif dan kedudukan kabilah sekitarnya. Mereka membunuh orang-orang tua, kanak-kanak hamba sahaya, tetuan hamba. Mereka menyembelih bayi di atas dada ibunya, merampas harta benda, menghina wanita dan melakukan perkara yang sukar diungkapkan. Perang berlarutan sehingga matinya pengasas pahaman ini. Akan tetapi, perjuangan gerakan ini diwarisi pula oleh anak-anak mereka. Senario ini berlarutan sehingga runtuhnya Empayar Uthmaniyah dan menjelmakan pemerintahan Bani Saudi di Hijaz. Namun kini, gelombang Wahabi cuba diaktifkan lagi dengan pelbagai jenama yang lain dan sedikit sebanyak memberi kesan kepada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Atirah Najwa binti Muhammad Asri dengan nama matrik 060936. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang ciri-ciri Wahabi. Menurut pandangan Muhammad Abu Zahrah menyatakan terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat dikenal pasti yang menunjukkan seseorang itu daripada golongan Wahabi sama ada melalui sikap mereka terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Berdasarkan daripada apa yang dinyatakan oleh Ibn Taymiyah, yang pertama, golongan ini tidak melakukan amal ibadah seperti yang ditetapkan dalam garis panduan Islam. Dalam konteks ini dapat difahami bahawa Wahabi ini bersikap melampaui batas dengan cara lebih ekstrim dalam bab ibadah disebabkan oleh ibadah digabungkan dengan adat dan tradisi. Rentetan daripada itu, pengasas ajaran Wahabi bersama dengan para pengikutnya telah menzahirkan kesetiaan kepada Al-Firqah An-Najiyah dengan menyatakan, aku bersaksi kepada Allah, para malaikat di sekelilingku dan terhadap kalian semua bahawa aku percaya dengan apa yang dipercayai oleh Al-Firqah An-Najiyah. Namun dapat disimpulkan bahawa jika benar mereka tidak bersikap melampau dalam soal ibadah, sudah pasti mereka tidak akan mengejarkan lantaran semikian. Terusnya, yang kedua, berdakwah sahaja tidak mencukupi bagi Wahabiyah, maka golongan ini telah menggunakan senjata bagi memerangi orang yang berdakwah dengan alasan itu adalah satu perkara bid'ah yang wajib diperangi. Hal ini bertepatan dengan ayat Al-Quran di mana perlunya untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Imran yang bermaksud, kamu yakni wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah. Jadi berdasarkan ayat di atas dapat dirumuskan bahawa golongan Wahabi mengamalkan konsep ini dalam pemerintahannya seperti mana kewajipan yang terkandung dalam Al-Quran dengan menubuhkan kumpulan yang dikenali sebagai Al-Mutawi'ah untuk melaksanakan prinsip ini. Namun begitu, mereka menolak dakwaan yang mereka menggunakan senjata ke atas musuh yang menentang bid'ah yang merosakkan kerana menurut mereka membunuh pihak yang menentang bid'ah tersebut merupakan satu jalan jihad. Selain itu, yang ketiga, puak-puak Wahabi ini melarang perkara-perkara kecil yang mengandungi unsur keberhalaan, contohnya fotografi, di mana perbuatan itu
terdapat dalam fatwa dan risalah yang ditulis oleh ulama mereka. Tambahan pula, fatwa itu disokong oleh Aiman Al-Yasini yang menyatakan ulama Wahabi menolak geografi dan seni lukis dalam pembelajaran kerana berpandangan bahawa itu akan membuka peluang untuk orang Islam mempelajari agama orang kafir, manakala lukisan pula dituduh sebagai menyerupai makhluk Allah. Hal ini berkemungkinan kerana terdapat beberapa agama seperti Buddha dan Hindu yang menggantung lukisan dewa atau Tuhan mereka yang menjadikan puak mereka tegas melontarkan sedemikian. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemikiran ekstrim Wahabi. Okey, terdapat 3 tema yang penting dibahaskan dalam membicarakan tentang pemikiran golongan Wahabi, iaitu berkaitan dengan tauhid dan ibadah. Okey, yang pertama, seperti yang diketahui, tauhid ni adalah medium utama dalam kehidupan seorang Muslim kerana ia merupakan tunjang kepada agama Islam. Jadi, perbahasan ini sangat menariklah untuk dikupas bagi mengetahui pemikiran Wahabi. Manhaj Wahabiyah adalah seiring dengan manhaj yang diperkenalkan oleh Salafus Saleh seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Maksud tauhid yang dinyatakan oleh pengasas Wahabi adalah mengesakan Allah sepenuhnya dalam ibadah dan perbuatan dengan tidak mempersekutukannya, iaitu membagikan tauhid tersebut kepada 3 bahagian, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abdul Wahab, pengasas Wahabi ni, tauhid rububiyah serta ibadah adalah berkait rapat kerana siapa yang mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan juga mengakui tiada yang layak disembah, dan siapa yang mengakui tidak ada yang lain yang layak untuk disembah, membawa erti taat kepada tauhid ini. Maka berdasarkan maksud ni, jelaslah bahawa pembahagian tauhid uluhiyah ini dan rububiyah tak membawa sebarang makna. Seterusnya, nombor 2, sikap Wahabi terhadap bid'ah adalah sangat buruk, di mana Muhammad Fakih Masku Mambang dalam bukunya menyatakan bahawa bid'ah yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab yang telah membawa agama baru dalam dunia umat Islam melalui perbuatan dan lisan tentang permasalahan yang timbul. Namun, Muhammad Abu Zarah menentang pernyataan di atas dengan menyatakan bahawa Wahabiyah sebagai agama yang baru seperti mana Bahaiyah dan Qadaniyah yang keluar daripada Islam. Pengasas ajaran Wahabi ini menentang dakwaan yang dilontarkan kepada dunia tentang menganggap bacaan selawat ke atas Nabi dan bacaan zikir adalah satu bentuk bid'ah. Walaupun begitu, beliau masih menegas sesiapa yang membaca Al-Quran, selawat ataupun zikir pada malam Jumaat atau pada bulan Ramadan, begitu juga pada hari raya Aidilfitri, Aidiladha, dan menyatakan semua itu adalah perbuatan yang bid'ah. Bid'ah yang dilakukan oleh puak ini adalah sangat buruk yang berlaku selepas abad ketiga. Hakikatnya, bid'ah yang dibawa oleh Wahabiyah ni adalah berbeza kerana beliau menyatakan bid'ah yang baik ialah sesuatu yang dilakukan oleh salafus soleh, termasuklah al-wajibah wajib, al-mandubah makruh dan al-mubahah sunnah. Manakala bid'ah tercela adalah merujuk kepada sesuatu yang ditegas serta tiada larangan dalam menggabungkannya. Walau bagaimanapun, perkara ini berbezalah dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang menekankan bid'ah dapat dibagikan kepada 2, iaitu bid'ah yang baik iaitu mahmudah dengan melakukan perbuatan yang tidak bercanggah dengan Al-Quran, dan bid'ah yang jahat mazmumah adalah yang sebaliknya. Okey, di samping itu, nombor 3, sikap utama Wahabi adalah mudah mengkafirkan orang. Oleh yang demikian, ramai yang tertanya-tanya tentang jika mereka ni benar-benar mahu mengamalkan apa yang salafus soleh amalkan, maka mereka harus melakukan perbuatan mengkafirkan orang. Seperti yang kita tahu, Muhammad Abdul Wahab, pengasas ajaran Wahabiyah ni, dikenali sebagai seorang yang suka mengkafirkan dan membunuh orang Islam, yang mana perbuatan itu menyerupai golongan Khawarij. Saudaranya sendiri iaitu Sulaiman Abdul Wahab telah mendakwa sesiapa yang tak mengikut ajaran mereka akan dianggap kafir, dan beliau sendiri iaitu Muhammad Abdul Wahab tak menentang tuduhan yang dilaporkan atasnya. Namun beliau menyatakan untuk menuduh orang tersebut tu sebagai kafir adalah berdasarkan 2 perkara, iaitu yang pertama, perbuatan tu adalah kafir lah, seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, hukum mestilah sesuai dengan apa yang mensyaratkan seseorang itu kafir. Berdasarkan lepas tu tambahan pula, kafir menurut beliau ni terdapat terbahagi kepada 2, iaitu kafir perbuatan dan kafir kepercayaan. Namun apabila beliau menyatakan seseorang itu kafir, hanya merujuk kepada perbuatan dan bukan kepercayaannya dan dia masih dianggap Muslim. Namun berbeza dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah menetapkan 2 cara untuk menentukan kafir, iaitu
takfir mutlak, iaitu jika seseorang itu melakukan sesuatu yang boleh menjadikannya kafir, maka mereka itu akan kafir tanpa merujuk kepada pelaku. Yang kedua, takfir muayyan, iaitu dengan menyebut nama seseorang yang kafir dan menyatakan terus perbuatan kekafiran tersebut. Okey, jadi oleh demikian marilah bersama-sama kita menjauhi sifat Wahabi yang suka mengkafirkan orang dan mencontohi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Nordin, nombor matrik 060850. Jadi kita akan sambung kepada perkembangan Wahabi pada zaman kini, yang mana negara-negara Islam Timur Tengah berlakunya pertembungan antara Wahabi dengan beberapa individu serta kumpulan tertentu yang mendukung aliran Asy'ariyah. Yang mana pihak yang mewakili Wahabi ini terdiri daripada ulama-ulama besar serta ahli-ahli akademik yang berasal dari negeri Arab Saudi yang menjadi pusat pertumbuhan aliran ini. Kemudian pada tahun 1345 Hijrah bersamaan dengan 1927 Masihi, negeri Perlis dikunjungi oleh ulama Wahabi iaitu Syekh Hasan dari Saudi Arabia. Kedatangannya tepat pada waktu pembesar-pembesar Perlis mencari tokoh yang boleh membawa perubahan untuk negeri Perlis seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Kemudian pada tahun 1960-an, hadirnya Syekh Nur Al-Surur, seorang ulama yang berasal dari Bangkok, Thailand. Beliau pernah berkhidmat sebagai hakim di Saudi Arabia dan banyak menggunakan kitab-kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau datang ke Perlis dan berdakwah atas bantuan zakat dari negeri Thailand. Kemudiannya isu Wahabi kembali diperkatakan, terutamanya di beberapa akhbar arus perdana di negara ini pada penghujung tahun 2005. Terdapat dua kelompok utama yang begitu bersemangat dengan penuh komitmen dalam membawa isu ini kepada orang awam, iaitu yang pertamanya golongan yang mempertahankan habis-habisan gerakan Wahabi serta berusaha dengan apa cara sekalipun mengumpul hujah untuk menyatakan bahawa kebenaran tetap berada di pihaknya. Yang kemudian golongan yang kedua ialah golongan yang berusaha menegakkan hujah-hujah untuk menjatuhkan hukuman muktamad bagi menetapkan bahawa Wahabi adalah kumpulan yang sesat atau menyimpang daripada akidah Islam sebenar yang dianuti oleh umat Islam di Malaysia, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian, bukti Wahabi mengatakan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sesat. Pembuktian yang menyatakan bahawa Wahabi banyak menyesatkan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah banyak didapati di dalam buku akidah Wahabi, laman web Wahabi, begitu juga melalui kata-kata daripada mufti dan ulama Wahabi sama ada dari dalam ataupun luar negeri. Golongan Wahabi dengan beraninya menyifatkan aliran Asy'ariyah Maturidiyah ini sesat lagi menyesatkan. Secara tidak langsung, golongan Wahabi telah menyesatkan semua mufti Islam di dunia, kerana mufti Islam di dunia ini majoritinya bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. 95% umat Islam di dunia ini ialah beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bermakna golongan Wahabi telah menolak semua mereka ini. Perkara ini juga ada dinyatakan di dalam kitab moden Wahabi, yang mana kitab itu berada di luar negara, iaitu kitab Naqdu Aqaid Asy'ariyah wal Maturidiyah, pembatalan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Golongan Wahabi ini pada masa kini dengan beraninya menjalankan ceramah-ceramah mereka untuk menyesatkan umat Islam. Bukti yang pertama ialah golongan Wahabi secara jelasnya mengutarakan bahawa ilmu tasawuf yang dibawa oleh Imam Ghazali itu daripada falsafah Yunani Greek. Begitu juga kemuncak tasawuf Asy'ariyah menjadi kumpulan penyembah kubur. Yang kedua, bukti yang kedua ialah Wahabi juga membahagikan Asy'ariyah dan Maturidiyah kepada beberapa kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama daripada Ahlul Kalam. Kumpulan Ahlul Kalam ini terdiri daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Bahili, Imam Ghazali dan Imam Haramain. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan Ahlul Hadis dan Fuqaha, iaitu Imam Baihaqi, Imam Qurtubi dan Imam Suyuti. Manakala kumpulan yang ketiga ialah kumpulan Sufi, iaitu Alwi Al-Maliki, Habib Jufri dan Habib Umar. Golongan Wahabi menyatakan bahawa kumpulan yang ketiga, iaitu daripada kumpulan Sufi ini, paling jauh dari Islam dan hampir dengan kekufuran serta syirik. Bukti yang ketiga ialah golongan Wahabi dengan mudahnya menyatakan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sesat kerana akidah yang disampaikan di dalam Asy'ariyah ini tidak sesuai dengan apa yang dipegang oleh golongan Wahabi. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menyampaikan ajaran dan beri penjelasan kepada umat Islam dengan mengajar tauhid sifat 20. Namun begitu, golongan Wahabi ini dia berpegang dengan tauhid 3, yang mana perkara ini dipromosikan oleh tokoh ulama iaitu Ibn Taymiyah dan diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tauhid 3 ni mempunyai perkara yang benar, namun ada juga kefahaman yang batil dan bercanggah dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Golongan Wahabi
memberikan tuduhan yang menyesatkan di dalam sifat 20, yang mana golongan Wahabi menyifatkan sifat 20 sebagai bid'ah. Serta perkara ini tidak diajar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan Wahabi mengeluarkan kenyataan bahawa sifat 20 ini datang daripada falsafah Yunani. Okey, namun jika kita minta nyatakan nama tokoh falsafah Yunani yang ajarkan sifat 20 ini atau datang dari kitab mana, sudah pasti mereka tidak boleh menjawabnya. Okey, jika sifat 20 datang dari falsafah Yunani, sudah tentu mereka beriman dengan ajaran yang benar, tetapi realitinya tidak. Okay. Mereka bercanggah di dalam tauhid rububiyah dengan mendakwa bahawa tauhid rububiyah ini wujud di dalam orang musyrikin, iaitu penyembah berhala. Melalui perkara ini, mereka bercanggah fahaman melalui ayat Quran di dalam surah Al-Ankabut ayat 61 yang membawa maksud, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Okay, maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya. Okay, melalui ayat ini, golongan Wahabi menyatakan bahawa ini adalah bukti orang-orang musyrik bertauhid. Okay, tetapi pada pandangan ahli sunnah wal jamaah ialah tidak. Mereka memang akan menjawab sebegitu jika disoal, tetapi mereka tidak bertauhid kepada Allah. Okay, mereka tetap syirik kerana meyakini bahawa berhala membawa manfaat dan mudarat seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 54 yang membawa maksud, kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari Tuhan-Tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku menyeru Allah menjadi saksi tentang kebenaranku, dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu. Kemudian pada fahaman tauhid uluhiyah oleh golongan Wahabi bahawa menyembah hanya kepada Allah sama haram dan syirik menyembah selain daripada Allah. Okey, fahaman ini sama seperti ahli sunnah wal jamaah, namun golongan Wahabi mensyirikkan amalan tawassul, tabaruk dan istighasah. Mereka menyifatkan bahawa istighasah itu syirik akbar dan terkeluar dari Islam serta menjadikan halal darah dan boleh dibunuh. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat difahami melalui makna zahir yang tidak layak digunakan kepada Allah. Seterusnya adalah dikatakan bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah ahlul kalam serta ilmu yang dikeji dan dilarang oleh ulama untuk pelajarinya. Okay, namun begitu, golongan Wahabi salah faham terhadap perkara ini. Okay, ilmu kalam yang dilarang itu ialah ilmu kalam yang batil serta membawa kepada kufur sebagaimana dibawa oleh golongan Mu'tazilah. Tetapi ilmu kalam yang menggunakan akal dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah itu ilmu kalam yang dipuji serta digunakan oleh ulama besar. Okay, golongan Wahabi ini tidak dapat membezakan ilmu kalam yang batil dan terpuji. Kemudian seterusnya, yang kelima ialah golongan Wahabi menghuraikan hadis, umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan, satu kumpulan sahaja yang akan ke syurga dan 72 kumpulan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Okay, golongan Wahabi ini berpendapat bahawa satu kumpulan yang dimasukkan ke syurga itu adalah daripada mereka, iaitu Salafi. Okay, golongan Wahabi menisbahkan diri mereka itu sebagai Salafi, iaitu kumpulan yang mulia di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Golongan Wahabi mendakwa mereka yang mengikut manhaj salaf. Hakikatnya, manhaj yang dibawa oleh Wahabi itu tidak sama. Okay, Imam Ibn Taymiyah yang mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada ahli sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil maklumat tersebut lalu mengatakan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi mereka tidak kafir. Kenyataan ini wujud di dalam kitab golongan Wahabi. Kesimpulannya, Wahabi ialah satu fahaman yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana fahaman ini merupakan fahaman yang ekstrim berteraskan fahaman keras tokoh Hanabilah, pandangan kontroversi Ibnu Taymiyah dan ijtihad beliau sendiri. Ciri ekstrim fahaman ini terlalu mudah menjatuhkan hukum kafir bagi golongan yang berbeza pendapat dengannya amatlah membahayakan. Bahkan mereka mendakwa akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sesat. Oleh itu, fahaman Wahabi perlulah dibendung kerana kini fahaman ini dieksport ke serata dunia berasaskan metodologi yang sama. Maka pihak berkuasa agama terutamanya JAKIM, JAIN, MAIN, pejabat mufti, NGO Islam, para alim ulama perlulah produktif dalam menyekap penyebaran fahaman ini dan dakwah-dakwah yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah supaya masyarakat Islam tidak terpengaruh dengan faham ekstrim.
Sampai di sini sahaja perbincangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.